tawaran secara apa tu, sogokan wang, itu memang tidak ada. Dan apa yang berlaku di negeri Perak ini memang jelas menunjukkan bahawa UMNO Barisan Nasional dia gunakan semua cara-cara dia lah, ugut, memperkudakan institusi kerajaan, sogokan wang. Dan kita ada bukti, ini bukan cakap sebarangan saja, kerana kita sudah ada seorang yang filekan statutory declaration, dan juga ada adun dari pihak kita sudah membuat laporan polis bahawa ada cubaan untuk memberi wang kepada mereka supaya mereka lompat parti. So saya rasa itu jauh beza lah. Dan apa saya nak tambah sikit lagi, itu selama ini memang kita ada minta lah orang yang tidak setuju dengan undang-undang yang zalim ataupun rasuah itu join kita, tapi kita tak guna cara yang tidak konstitusional. Kita memang pernah Pakatan Rakyat minta bubarkan Dewan Rakyat, tidak berjaya. Dan kita memang ada cubaan untuk table satu motion no confidence, vote of no confidence, tetapi ditolak oleh speaker. So itulah beza dia. Kita nak ikut jalan perlembagaan, tetapi apa yang berlaku sekarang di negeri Perak ini memang unconstitutional. Maksudnya lompat parti itu walaupun kononnya dipopularkan oleh Pakatan Rakyat, khususnya Datuk Seri sendiri, tetapi beza cara kita lompat dengan mereka lompat mungkin berbeza lah. Itu yang apa yang kita sarankan itu berteraskan prinsip perjuangan. Saya nak pergi Saya nak pergi kepada Tuan Haji ya. Berdasarkan pada lunas perlembagaan dengan pengalaman perlembagaan yang ada mungkin di Malaysia dan mungkin di negara-negara yang lain, bagaimana prinsip itu melihat budaya lompat parti ini? Baik, saya nak sebelum saya menjawab soalan pada saudara tadi tu, saya nak pergi sambung balik apa yang dinyatakan oleh YB kita tadi tu. Mengenai budaya lompat parti ni, saya sangat setuju lah kalau dikatakan bahawa budaya lompat parti ni sebenarnya sudah dimulakan oleh perikatan dahulu dalam konteks politik negeri Perak. Saya masih ingat dalam tahun 1969 ya, ketika mana kerajaan perikatan tidak cukup majoriti untuk membentuk kerajaan di negeri Perak ya, di mana pada masa itu mereka kekurangan 1 atau 2 orang, tak silap saya lah, untuk kerajaan. Jumlah adun saya tak ingat lah. Tetapi yang saingan kepada perikatan pada masa itu ialah PPP, Parti Polisi Rakyat ya, yang diketuai oleh Seniman Sagam Brothers ya, keluarga Seniman Sagam ya, dan PAS memenangi 2 atau 3 kerusi pada masa itu ya. Dan Seniman Sagam telah mengajak PAS untuk kerajaan campuran. Tetapi dalam masa yang sama pihak perikatan sedang sengit pada masa itu untuk menarik salah seorang ahli Melayu yang di dalam PPP, iaitu Yang Berhormat Encik Samsudin Harun ya, untuk menyertai. Dan akhirnya cubaan untuk PPP dan PAS membentuk sebuah kerajaan campuran di negeri Perak tidak berjaya apabila Samsudin Harun telah melompat parti daripada PPP masuk ke perikatan. Dan perkara itu berlaku pada tahun 1999. Masa itu saya dah tinggal tapi saya mengikuti suasana pada masa itu. Dan secara kebetulan pada tahun 1979 ya, iaitu kira-kira 20 tahun kemudian ya, 2009, ketika itu saya sudah menjadi seorang pegawai kerajaan, bertugas sebagai penolong pengarah Biro Bantuan Guaman Negeri Perak. Dan pada satu masa Encik Samsudin Harun ini datang ke pejabat saya dan berbual-bual tentang satu perkara, dan saya mengambil kesempatan ini untuk bertanya kepada beliau, kerana dalam masa sama beliau merupakan orang yang tinggal sekampung dengan saya. Saya tinggal di Manjui, dia tinggal di Tengku Husin ya. Memang berjiran, sebelahnya belah Saya tanya kepada beliau macam mana suasana pada masa itu, adakah beliau mensogokkan atau sebagainya, dan beliau membesarkan kepada saya bahawa beliau telah pun diberikan wang sebanyak RM25,000, dan sebahagian daripada itu telah digunakan untuk memberi kereta Volvo 144, kerana beliau lah satu-satunya orang Melayu di kampung tersebut pada masa itu yang memakai kereta Volvo baru. Dan Volvo itu kekal sehinggalah dipakai oleh beliau sehinggalah pada masa beliau datang menuju masa pejabat tu. Kereta Volvo tu ada lagi dia kata. Jadi amalannya saudara Samsudin Harun itu telah meninggal. Kalau tidak kita boleh bersama lagi. Dan benda yang perkara yang sama juga ya, tawaran yang sama juga telah dilakukan oleh BN dalam peristiwa
apabila parti PBS ya, selepas Pilihan Raya tahun 1993 atau 94 kalau tak silap saya ya, mereka tidak berjaya membentuk kerajaan walaupun mereka mempunyai majoriti di Dewan Negeri pada masa itu. Tetapi sebelum lagi Datuk Perin Kitingan pada itu sempat untuk mengangkat sumpah, beberapa ahli Dewan Undangan mereka PBS telah pun dicoret oleh BN dan melompat kepada pihak BN, dan akhirnya BN yang berkuasa berjaya membentuk kerajaan di Sabah. Dan walaupun PBS mempunyai majoriti sebelum itu telah gagal kerana usaha-usaha telah pun dibuat. Jelas kawan bahawa tuduhan BN yang mengatakan bahawa PKR atau pembangkang yang telah memulakan budaya lembak melompat ni pada tak betul. Sebab mereka sejarah telah membuktikan bahawa mereka telah melakukan seawal tahun 1961 lagi kalau kita ingat ya, di Terengganu dahulu bagaimana kerajaan PAS dengan tumbang kerana budaya melompat parti yang telah pun dipelopori oleh pihak BN sendiri pada masa itu, yang kebetulannya yang menjadi timbalan pada menteri pada masa itu ialah bapa Ketua Najib, iaitu almarhum Tun Razak. Ini sejarah dia. Baik, dalam perspektif undang-undang ya, memang di negara barat kita tidak melihat tidak ada sepanjang ingatan saya lah, peruntukan undang-undang yang menyekat berlakunya budaya melompat-lompat ini. Setahu saya tidak ada. Tetapi mereka ini dipandu oleh konsain ataupun hati kecil mereka itu bahawa kerja lompat-lompati ini merupakan satu budaya ataupun satu perbuatan yang paling hina sekali, kerana dia merupakan satu pembelotan kepada kehendak pengundi ataupun mereka itu mengkhianati hasrat pengundi yang telah memilih seorang wakil rakyat itu untuk kekal di dalam salah satu parti di mana dia telah dipilih dalam pilihan raya. Jadi budaya-budaya seperti ini memang tidak berlaku. Sebab itu kalau kita melihat ya, pernah berlaku di dalam sejarah kerajaan British ya, ketika saya tak ingat siapa Perdana Menterinya, tetapi pada masa itu Perdana Menteri British pada masa itu telah dalam usaha untuk menyelamatkan kerajaannya telah pun menawarkan kepada ketua pembangkang ya, di dalam Dewan Dewan Rakyat ya, British pada masa itu untuk membentukkan campuran. Tetapi ketua pembangkang British pada masa itu telah mengatakan bahawa saya mendapat mandat daripada pengundi saya untuk menyingkirkan tuan daripada kerajaan, bukan untuk menjadi tuan, bukannya untuk menyelamatkan kerajaan tuan. Jadi ini yang berlaku di sana ya. Dan seharusnya sikap seperti ini dilakukan oleh ahli yang berhormat di sini, iaitu dengan menghormati kehendak para pengundi, dan sekiranya mereka berhasrat untuk menukar parti, langkah terhormat yang patut dilakukan untuk meletakkan jawatan daripada parti dan terusnya bertanding, walaupun di sini ada halangan-halangan daripada perundangan dan sebagainya. Kerana kita melihat adanya peruntukan di dalam artikel 43 tak salah saya, 43 atau 48 saya tak ingat lah, di dalam Perlembagaan Malaysia yang mengatakan mana-mana ahli Dewan Undangan atau Parlimen yang meletakkan jawatan sebelum tempohnya berakhir, maka kalau dia letak jawatan dia tidak boleh bertanding sekali lagi. Jadi ini antara sebab lah yang dia menghalangnya proses sekali lagi proses demokrasi di kalangan wakil rakyat untuk berlaku. Lompat parti sama ada benar menurut perlembagaan ataupun tak, tapi itu tak penting bagi rakyat dalam suasana sekarang ini. Kalau kita lihat di luar dengan laporan media massa dengan sebagainya, dan pandangan umum di luar mengatakan bahawa apa pun berlaku dengan lompat parti ini bukan lagi isu utama. Isu utama adalah Pakatan Rakyat itu sendiri dilihat seolah-olah dan mungkin sekarang dah jadi benar lah, derhaka kepada Sultan. Niza dianggap derhaka kepada Sultan, pengurusi DAP Karpasi dianggap derhaka kepada Sultan, dan Anwar ini pun sebagai ketua bangkang dan pengurusi Pakatan Rakyat pun dilihat derhaka kepada Sultan. Apa komen YB tentang perkara ini? Saya rasa isu ini tidak timbul langsung kerana apa yang cuba kita bangkitkan di sini adalah isu perundangan. Kami minta ini semua kita kena ikut cara perlembagaan lah, cara perundangan. Kerana dalam rukun negara pun kita ada kedaulatan undang-undang. Itu kita kena daulatkan undang-undang. So apa yang kita nak bangkitkan di sini adalah isu perundangan. Kita kena ikut, dan saya